Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Muzaffar bin Syari, nombor matrik nombor matrik 13 DKN 19F1082. Saya ingin membentangkan kes study syarikat yang saya pilih ialah Empangan Hidroelektrik Sultan Mahmud. Latar belakang company ialah nombor 1, Empangan Hidroelektrik Kenyir atau Sistem Janakuasa Sultan Mahmud adalah sebuah empangan hidroelektrik utama di Terengganu. Yang kedua, ia terletak merentasi Sungai Terengganu lebih kurang 50 km ke barat Laut Kuala Terengganu. Yang ketiga ialah sistem janakuasa ini adalah sistem hidroelektrik dengan 4 turbin dengan keupayaan 100 MW sebuah berjumlah 400 MW. Pembinaan dimulakan pada tahun 1978 dan disiapkan pada tahun 1986. Empangan ini memulakan operasi pada tahun 1987 dan dirasmikan pada 1988 oleh Sultan Terengganu, iaitu Almarhum Sultan Mahmud Al-Muttafi Billah Shah. Skop bagi empangan hidroelektrik yang pertama, pemasangan janakuasa bawah tanah. Skop kedua, pemasangan 4 turbin 15 MW setiap satu. Skop ketiga, pemasangan janakuasa dan transformasi. Bagi tim member bagi empangan hidroelektrik Sultan Mahmud, ia terdiri daripada Datuk I.A. Ibrahim Bending, iaitu Presiden atau Chief Executive Office. Yang kedua, Datuk Noor Azman bin Mufti, Managing Director. Yang ketiga, Wan Nazmi bin Wan Muhammad, iaitu Chief Distribution Network Office. Dan yang keempat, Datuk I.R. Megat Jalaluddin bin Megat Hassan, jawatan sebagai Chief Retail Office. Yang kelima ialah Datuk I.R. Husaini bin Hussein, iaitu Chief Grid Office. Dan yang last sekali, Datuk Wira Roslan bin Abdul Rahman, yang berpegang jawatan Chief Regulatory and Stakeholder Management Office. Application of Maintenance System bagi empangan hidroelektrik. Yang pertama, meningkatkan kecekapan dengan menumpukan pada penambahan inovasi. Aplikasi kedua ialah memeriksa turbin pada setiap hari untuk memastikan turbin berada dalam keadaan baik. Seterusnya, weakness atau problem bagi empangan hidroelektrik ialah loji kuasa hidroelektrik. Masalah perancangan penyelenggaraan dikendalikan di salah satu loji kuasa hidroelektrik yang secara langsung menjejaskan keselamatan bekalan tenaga. Yang kedua ialah turbin hidro. Masalah bagi dalam turbin hidro ialah peronggaan, hakisan, keletihan dan kecacatan bahan. Dan yang ketiga, penurunan prestasi turbin. Selepas beberapa tahun beroperasi, turbin boleh menunjukkan prestasi menurun disebabkan pelbagai sebab. Seterusnya, suitable maintenance bagi empangan hidroelektrik. Cadangan pertama, corrective maintenance strategy. Aktiviti pembaikan dan atau penyelenggaraan yang dijalankan agar mesin
atau peralatan berfungsi dalam reka bentuk mesin. Peralatan apabila ia tidak dapat melaksanakan tugas yang diharapkan. Cadangan kedua ialah preventive maintenance strategy. Aktiviti penyelenggaraan yang dijalankan dalam garis masa untuk memastikan mesin atau peralatan beroperasi dalam spesifikasi reka bentuk yang tidak terganggu dan dijangka. Cadangan ketiga pula ialah predictive maintenance strategy. Ia adalah aktiviti penyelenggaraan yang merangkumi pemantauan mesin, peralatan dengan menggunakan pengukuran moden dan keadaan memproses isyarat digital dan mengambil langkah yang perlu tanpa gagal mengikut keputusan pengukuran. Conclusion. 1 ialah penggunaan pengeluaran akibat penggangguan pengeluaran semasa proses. Yang kedua ialah kos yang tinggi dari segi masa. Yang ketiga, buruh dan keperluan bahan serta disebabkan oleh had khusus komponen ini. Yang keempat ialah dalam kajian ini satu aplikasi telah direalisasikan berdasarkan kepentingan penyelenggaraan terhadap jumlah perjalanan dan kos elektrik. Kesan positif terhadap keselamatan, bekalan tenaga dan peningkatan kecekapan tenaga. Reference bagi hidroelektrik empangan hidroelektrik Sultan Mahmud. Okey, sekian, terima kasih daripada saya.